Okay, hello guys. Dan mungkin ada yang tertanya pada saya ataupun pada trainer ataupun pada sini macam mana mereka boleh berjaya. So ini adalah tips yang berbentuk bullet point di mana kalau you ikut satu-satu insya-Allah you akan berjaya. Okay. So nombor satu perkara yang you kena faham ialah untuk berjaya, untuk betul make dalam proses ni ialah you kena faham ialah environment. So you perlukan environment guys. So environment ni merupakan satu konteks yang di mana dia akan membentuk kepada apa yang you nak buat dan juga macam mana you dapat hasil untuk jangka masa panjang. So nombor satu ialah apa? Iaitu environment. Really important untuk you faham apa itu environment yang terlibat dan juga macam mana untuk you betul-betul secure ataupun betul-betul untuk dapat hasil dari segi apa you buat. Okay, nombor satu ialah environment. Jadi environment ni dia satu konsep yang dinamakan sebagai always stronger than will. Maksudnya dia adalah sangat powerful guys, pasal dia akan bantu you untuk memberi satu kaedah ataupun fokus, sebab environment akan shape you, terutamanya apa yang kita tengok apa yang kita lihat, apa yang kita ulang-ulang, sebab dia akan masuk dalam kita punya conscious ataupun subconscious mind. Itu antara benda yang sangat penting untuk you tahu, iaitu mengenai konsep ni. Okey. Dan seterusnya antara perkara yang saya nak highlight pada you iaitu macam mana you betul-betul nak make it ialah kena ada kesedaran lah. Kan? Awareness ni kita dah cerita lama guys. Kita cerita lama pasal awareness ni. Macam-macam bentuk awareness juga, macam-macam cara yang kita nak sampaikan pada you. Tapi pada bahasa yang sama antara benda yang sangat penting ialah you kena faham dari segi awareness, iaitu you kena ada awareness yang you perlu berubah. Itu antara key paling penting. Maksudnya you ada point yang you betul-betul nak berubah. So ini antara key yang saya rasa ialah awal-awal you mesti lihat dari segi gambaran dan juga kena lihat dari segi hasil yang you nak dapatkan. So mesti ada iaitu nilai untuk berubah. Okay. So jadi bila you fikir untuk berubah, awareness, you kena buat decision. Betul-betul punya decision lah. Maksud saya lah betul-betul you ada decision untuk you kata okay, that's it, aku betul-betul memang nak ada hasil, iaitu that's it, aku memang betul-betul nak grow dari segi jangka sepanjang. So jadi point saya sekarang iaitu supaya you faham apakah kaedah yang saya nak you sampaikan dalam keadaan ialah you nak grow daripada diri you. Itu antara key penting. Okay, so macam mana kita nak grow daripada diri kita untuk betul-betul dapat result? Satu, kena ada awareness. Nombor dua ialah kena ada decision dan kena ada action. So dalam bentuk action tu, dia kena dalam bentuk ialah you punya fikiran, kena fikir benda tu selalu. Okay, contohnya dia bayangkan you punya future self, you dah bayangkan keadaan ni sekarang, you dah clear cut ialah you put you punya psikologi setiap hari, you put sebenarnya ialah you punya metodologi setiap hari supaya you betul-betul dapat hasil untuk jangka masa panjang. Okey, lepas tu pada sama juga antara perkara yang penting iaitu you punya feeling. You kena make sure ialah sebab tu dalam physical dan juga emotion expansion setiap hari kena buat. Itu dalam konteks energy, macam mana you nak increase energy, macam mana you nak dapatkan energy secara jangka masa panjang. So itu antara key yang saya jangka ialah you kena ambil kira secara keseluruhan lah. Alright. Kemudian you tengok juga ialah pasal mengenai ialah you punya action. Adakah you bertindak setiap hari? You fikir, you rasa, you buat, you ulang-ulang, adakah you bertindak? So tindakan tu yang akan pecahkan barrier. Dan barrier yang paling pertama, yang paling susah ialah barrier yang pertama. Okey? Maksudnya barrier pertama susah ialah barrier pertama. Maksudnya ialah tindakan tu lah. Sebab kalau you buat mula-mula mungkin tak dapat hasil guys. Dan untuk case you ialah you perlu bagi dia panggil adalah long term game. Okey, dia panggil long term game. You kena clear pasal long term game. Okey, you kena clear pasal long term game. So long term game ni dia sebenarnya main peranan yang sangat penting pasal dia akan bagi you satu signifikan kefahaman yang sangat jelas, pasal dia akan bantu you untuk lihat dari macam mana sebenarnya untuk kita dapatkan result dan juga macam mana untuk kita iaitu faham kita perlukan time frame sebenarnya. Kalau kita ingat cepat, many people overestimate what they can do in 1 year, dan many people juga kan underestimate what they can do in 10 decade. So ini antara key penting yang supaya boleh nampak dan juga macam mana you nak buat dari segi jangka sepanjang lah. Alright. So, jadi pada saya antara perkara yang you kena highlight ataupun you buat tindakan ialah you kena faham iaitu you punya thought process, you punya feeling punya proses, you punya action punya proses, dan action tu perlu iaitu dilakukan dengan fokus kepada feeling dan juga fokus kepada apa outcome yang dapat. So sebenarnya ini untuk generate supaya kita tak buat benda sama. Kadang-kadang kita terlalu comfort sampai kita terlupa yang kita pergi ke yang patutnya kita pergi ke arah yang lebih baik lah untuk jaga masa panjang kan. So ini key element yang sangat penting supaya you dapat lihat dan juga you faham dari segi konsep untuk pergi ke arah yang sepatutnya. Okay guys, so jadi satu ialah saya berkata ialah you kena ada awareness, nombor dua kena action. Lepas tu paling penting juga ialah tolong ingat ni, you kena ada environment yang selalu support you. Environment support ni yang akan buat powerful. Nama dia community. You perlukan mentor, you perlu community, you perlu support. So community ni dia akan support you untuk sebenarnya lah kadang-kadang untuk you terinspire daripada orang lain yang mungkin sama keadaan dengan you lah. Jadi ini akan menggalakkan lebih banyak dari segi hasil, juga boleh menggalakkan lagi banyak daripada result yang you dapat. So ini adalah yang saya berpandangan ialah you mesti tahu
supaya you dapat result betul-betul result lah. Bukan sekadar ialah untuk mendapatkan benda yang mudah ataupun simple, tetapi akhirnya kita sendiri tak faham apa kita buat. So ini antara key penting untuk kita tengok daripada masa ke masa. Okay guys, so pada masa sama juga, iaitu kena lihat juga, iaitu dari segi kalau betul-betul dapat result juga, ialah you kena berani berubah lah. Kan bila you dah start tu kan, you perlu masa yang panjang. Kemudian masa you tengah jalan tu, dia akan jadi ada banyak learning deep you ataupun the pitfall. Jadi learning deep the pitfall ni, kadang-kadang kita ni rasa down, rasa dah tak boleh buat. Sebab tu kita patah balik pada mentor kita, patah balik pada community, sebab ini akan bagi you betul-betul itu prinsip ataupun bantu you untuk dapatkan hasil yang sepatutnya dari segi tindakan ataupun dari segi apa yang kita boleh buat lah. Jadi itu yang saya cadangkan adalah you kena fokus kepada keadaan ni supaya kita boleh lihat apakah sebenarnya tindakan ni kita boleh buat dan juga macam mana untuk bantu kita lihat dari segi jangka panjang. So pada saya perkara yang paling utama yang betul-betul jadi game changer pada you ialah you start measure. Okay, measure. Sebab what you measure you get result. So measurement dalam bentuk MyFairbook, measurement dari segi lah return on equity, measurement dari segi lah iaitu you klik kat you punya efficiency kan, you punya efficiency daripada you punya tindakan harian you. Maksud efficiency ialah kadar you letak semua tindakan physical, mental dan juga emotion you, adakah dia dapat tempat ataupun dia dapat return yang sepatutnya. Maksudnya adakah setimpal. Kadang-kadang kita tak nampak dari segi kefahaman yang kita lihat kan guys, kita rasa macam oh aku dah spend banyak masa, aku dah spend banyak tenaga dan sebagainya, akhirnya kita tak dapat apa yang sepatutnya kita dapat. So maksudnya ialah you banyak spend tapi dia tak worth it. Tu antara benda yang critical point yang you kena ambil untuk you faham lah masa ke masa. Kalau tidak dia akan totally jadi rugi dan juga dia akan jadi sangat-sangat devastating kalau kita tidak analisa benda pada awal. So maksudnya satu ialah you kena longer time frame, satu game longer time frame. Yang kedua ialah dalam shorter time frame tu you kena tahu apa tindakan, apakah perubahan you, dan pastikan you ada timeline progression. Timeline progression tu maksudnya lah you progress. Kan you boleh tengok aku sebelum dulu ni lah MC, sekarang ni aku dah tak MC. Itu progress kan. Tak seperti you make more money. Dan aku dulu sekadar aku dah survival kan, aku dah zone tak MC survival, aku dah make little money. Kemudian macam mana nak scale dia. Ini adalah keperluan. Saya suka cakap benda ni ulang-ulang pasal benda ni kadang-kadang kena ada repetition guys. Kena repetition sebab the mother of skill repetition. Kita repeat. Kita go through benda basic-basic ni dan kita akhirnya kita akan dapat satu reward system dari segi jangka panjang. Pasal dengan planning, dengan kita selalu ingatkan diri kita, kita akan insya-Allah akan dapat hasil dari segi jangka masa panjang. Jadi itu yang antara key point yang saya nak highlight pada you supaya ada betul-betul perubahan dan juga macam mana cara dia untuk kita lihat dan dapat maksimumkan profit kita ataupun maksimumkan keadaan kita. Okay, so hopefully you faham apa yang kita buat dan juga nampak apa yang saya cuba sampaikan, dan itu adalah antara benda-benda simple trade, dan setiap hari saya akan kongsikan pada you juga tips guys. Okay, setiap hari saya akan kongsikan pada you tip apakah yang sebenarnya yang saya akan bagi pada you, dan sekaligus dia akan membuatkan kita jadi hasil lah, berhasil. So keberhasilan tu sangat penting. Dan insyaAllah bila kita tengok benda jangka masa panjang, kita akan faham dari segi tindakan kita. Alright, so keep up dan juga sentiasa juga catch up dengan saya. InsyaAllah masa ke masa saya akan sentiasa bantu you, dan masa ke masa juga kita besarkan kita punya minda kita buat tindakan tersusun dan dapatkan result. Pastikan 2023 ni ada perubahan, Januari ni start ada perubahan, dan sebab tu kita kena ada lah apakah achievement kita, apakah kita punya fulfillment untuk capai tersebut. Okay, so ini adalah pesanan harian ringkas tetapi bersama dia akan bantu you untuk jangka masa panjang. Alright, all the best dan jumpa lagi. Thank you guys.